Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat yang menulis salam, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah pagi ni kita sambung lagi pengajian kitab kita ni, Kitab Turas, menggunakan 3 buah kitab, iaitu yang pertama kitab Hidayatus Salikin, dan yang kedua kita menggunakan kitab Pedoman Solat Berjemaah, dan yang ketiga iaitu Idaman Penuntut jilid 3, insya-Allah. Sekejap, saya nak setting benda ni sekejap. Jauh pula. Okey. Baik tuan-tuan semua, insya-Allah pada pagi ini kita sambung kepada kitab yang pertama kita, iaitu kitab Hidayatus Salikin, pada muka surat kita berhenti itu pada fasal yang ke-9, muka surat 172. Fasal yang ke-9 membincangkan perkara yang berkaitan dengan tajuk ta'jub pada diri sendiri. Ta'jub pada diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Adapun ta'jub, yakni ujub pada sesuatu yang dikaitkan kepada dirinya, maka ia dicela oleh syarak dan membinasakan ibadat, yakni menghapuskan pahala ibadat. Bukan membinasakan ibadat di sini maksudnya ibadat kita jadi batal, tak. Tetapi dengan ujub itu tadi, dengan perasaan bangga diri, dengan perasaan ajaib pada diri sendiri, menyebabkan ibadat, yakni pahala ibadat kita akan terbatal. Sebab bila kita buat ibadat, dia ada 2 di sana. Yang pertama, sah di sisi fuqaha. Yang kedua, qabul, diterima di sisi ulama tasawuf. Jadi perbincangan ulama berkait dengan 2 perbahasan. Perbahasan yang pertama iaitu yang berkait dengan dipanggil sebagai ibadat itu tadi sah di sisi ulama fiqh. Maksudnya dengan cukup syarat dan sebagainya, ulama fiqh menghukumkan ibadat itu tadi sebagai sah. Itu dipanggil sah di sisi ulama fiqh. Tetapi
Di sana juga ada satu lagi yang dipanggil sebagai qabul, diterima, iaitu perbincangan ulama tasawuf. Jadi dalam ibadat kita nak dua. Yang pertama, kita nak supaya ibadat kita itu sah. Supaya ibadat kita sah dan sah, maksudnya tak perlu kita ulang balik. Itu makna sah. Bila dah sah, tak perlu ulang balik. Yang kedua, kita nak juga ibadat kita ni tadi supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya ibadat kita itu berpahala. Kalau ibadat kita sah saja tetapi tidak diterima, di akhirat besok-besok kita datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadat kita ni tidak berpahala. Maka seolah-olah orang yang bekerja, berpenat pagi, siang, malam, pagi, petang, membanting tulang dan sebagainya, tetapi tidak ada hasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya orang yang tidak diterima ataupun ibadatnya tidak berpahala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. Artinya pada hari perang Hunain, ketika itu kamu merasa takjub kerana banyak jumlah kamu, tetapi jumlah yang banyak itu tiada menolong kamu sedikit pun. Kita lihat dalam siri peperangan baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berperang. Yang Nabi SAW hadiri perangnya 17. Jadi dalam perang-perang Nabi SAW, kebiasaannya peperangan itu jumlah orang Islam lebih sedikit berbanding dengan jumlah orang kafir. Kebiasaannya dalam perang Uhud begitu, perang Badar pun sama, 313 melawan dengan 1000 orang. Kan dalam perang Uhud pun sama. Jumlah orang Islam tak ramai, jumlah orang kafir lagi ramai. Tetapi dalam perang Hunain dicatatkan bahawasanya orang Islam ni ramai daripada orang kafir. Orang Islam capai, tak silap saya, dalam 10,000. Ramainya orang Islam pada waktu itu berbanding dengan bilangan orang kafir. Maka timbul dan datang perasaan di dalam hati orang-orang Islam pada waktu itu bahawasanya mereka ini ramai, lalu insya-Allah mereka akan menang. Jadi dengan ramai ini mereka boleh menang. Jadi pada perang Hunain itu maka Allah Ta'ala tunjukkan bahawasanya perasaan ujub itu tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Jadi perang Hunain menjadikan mereka itu kalau bahasa mudah kalah lah, bahasa mudah. Tapi dia punya rentetan tu panjang lah. Tapi tuan-tuan semua, bahasa mudahnya kalahlah dalam perang Hunain itu. Allah Ta'ala lalu tegur sahabat-sahabat Nabi, إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. Tatkala mana kamu rasa ujub, rasa bangga dengan ramainya bilangan kamu. Sebab itu tuan-tuan semua, biasanya orang macam tu lah. Kalau dia datang, dia rasa dah seronok, rasa dah bangga diri, rasa hebat dan sebagainya. Tak lama tersembam lah dia, atau humban dalam tanah. Jadi biasanya macam tu. Kita macam tu juga, pergi ke tempat orang, kita jangan rasa kita hebat. Sebab biasanya orang yang pergi ke tempat orang dan merasakan diri dia hebat, orang yang macam ni biasanya akan malu, akan aib dan sebagainya terlebih awal. Sabda Nabi SAW, salathun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsih. Artinya 3 perkara yang membinasakan ibadat, yakni yang menghapuskan pahala ibadat. Yang pertama, kikir yang diikuti. Syuhum muta', perasaan ataupun penyakit kikir. Kikir ni kerikut. Jadi kita ni tuan-tuan semua orang ada sifat kikir tadi. Kerikut tu boleh kata majoriti orang ada. Bukan semualah, mana majoriti orang
ada sifat kikir ataupun kedekut tadi. Tetapi sifat kikir kedekut tadi, bila kita ikut, kita tak lawan dia, kita ikut, akan merosakkan ibadat kita. Sebagai contoh, kita ada duit, tetapi sampai waktu kita wajib keluarkan zakat. Maka datang perasaan kedekut tadi. Duit aku cari penat-penat. Nak kena bagi ke pusat zakat pula. Nak kena bayar zakat pula. Allah. Aku siang, malam, pagi, petang. Dia buat kerja penat-penat. Tapi orang lain pula dapat duit aku. Itu kan dah datang sifat kikir. Dah datang sifat kedekut tu macam tu. Tapi bagi orang yang beragama, dia halang benda itu dan dia buang sifat itu tadi. Contoh yang kedua, kikir dalam bab sunat. Kan, dalam bab sunat. Kita katakanlah dalam bab sunat ni, hari Jumaat ke hari apa, datanglah orang apa benda tabung ataupun orang minta sedekah dan sebagainya. Datanglah pada waktu itu sifat kikir dalam hati kita. Dia kata apa? Dia kata, mau cari penat-penat duit ni, lepas tu bagi kat orang gitu je. Ada? Guna kat mu lah. Buat apa duk ikut orang? Kan? Dia datang dalam perasaan kita. Buat apa duk ikut orangnya? Kita guna lah untuk kita, untuk anak bini kita beli barang-barang sedap. Dia cari sendirilah. Bahkan kadang-kadang syaitan datang dalam bentuk hujah agama. Kan dah takdir Allah Ta'ala semua, kaya, miskin, apa semua tu. Kan sedap tu. Ya betul juga kata dia. Ada orang tu kaya pun takdir Allah Ta'ala, orang tu miskin pun takdir Allah Ta'ala. Lalu simpan je duit dia. Tapi tidaklah berdosa. Sebab itu benda sunat, sedekah tu. Tapi maknanya rugilah besok-besok. Orang yang tak bersedekah tu rugilah. Jadi dua contoh saya bawa. Satu contoh yang wajib, mana tak bayar zakat. Kenapa? Kerana datang sifat kikir, kedekut tadi dalam jiwa dia. Jadi merosakkan ibadat dia. Jadi orang yang ada agama, dia buang. Dia kata, buat apa nak kedekut? Duit ni pun Allah Ta'ala bagi. Yang suruh sedekah pun Allah Ta'ala. Yang suruh bayar zakat pun Allah Ta'ala. Jadi dia yang bagi, dia yang suruh. Kan? Baik. Jadi yang kedua, mengikut hawa nafsu. Yang ini mengikut segala yang disukai oleh nafsu, yang dicela oleh syarak. Yang kedua, iaitu yang merosakkan ibadat kita ini ialah, yang merosakkan ibadat kita ialah mengikut hawa nafsu. Yang ini hawa nafsu, perkara yang disukai oleh nafsu kita, tapi benda itu bercanggah dengan syariat. Ada benda yang nafsu kita suka, tapi tak bercanggah dengan syariat. Dan ada laluan-laluan yang Allah Ta'ala bagi dalam bentuk syariat. Ada benda yang nafsu suka, tapi tak ada benda laluan yang Allah Ta'ala bagi. Contoh, orang tu suka minum arak. Minum arak ni ikut nafsu. Kan? Tetapi Allah Ta'ala tak bagi lorong ataupun laluan yang halal dalam agama. Tidak ada yang boleh ganti macam arak. Kan? Tak ada. Kalau nak minum juga, minum hak halal. Minum TO ke, teh tarik ke, Nescafe Bing ke, itu boleh. Tapi yang sebiji macam arak, tak ada. Tapi hawa nafsu dia nak. Ini tak boleh, kena kekang terus. Ada juga benda yang dalam agama yang nafsu kita suka, tetapi kalau tak betul, haram. Kalau dibuat mengikut cara syarak, halal. Kita Allah Ta'ala dah bagi lorong-lorong dia. Tak, lorong-lorong dia. Contoh, riba haram. Tapi kalau meniaga tak haram. Walaupun kita ambil untung berkali ganda. Katalah barang tu kita pergi jumpa kat besi buruk je barang tu. Beli harga RM20. Kita balik poli-poli sikit. Kan? Orang tu dia letak kat besi buruk, dia tak kena barang kan? Dia tak kena barang. Kelantan kata demo tak kena barang apa? Tak kena barang. Jadi dia pun jual murah. Kita balik, kita poli-poli sikit, kita jual dengan harga RM2,000. Modal RM20, jual RM2,000. Berapa puluh kali ganda tu? Halal ke haram? Halal, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan? Kenapa? Kerana pembeli pun suka, penjual pun menjual dengan harga tu, pembeli menerima. Innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya jual beli tadi dengan taradin, reda mereda.
Sebagai contoh, berzina haram dalam Islam. Ada, tapi Allah Ta'ala bagi laluan yang halal, itu berkahwin. Jadi kalau nak berkahwin, boleh ada lorong-lorong yang dibenarkan oleh syarak. Jadi jangan diikut hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu menjunamkan, menghancurkan kita. Dan yang ketiga, ta'jub seseorang itu pada diri sendiri. Yang kita sedang bincangkan ini, iaitu bangga diri. Jadi tiga benda ini merosakkan kita dan menghancurkan kita. Merosakkan kita dan menghancurkan kita. Kemudian dan kata Imamul Ghazali yang dirahmati Allah Ta'ala di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali dia ada tulis satu kitab nama dia Ihya Ulumuddin. Bila dia tengok kitab Ihya Ulumuddin ni besar, kan? Kalau yang Darul Minhaj terbit sekarang ni 10 jilid. Jadi kalau dia tengok kitab Minhajut Talibin ni besar, apa benda Ihya Ulumuddin ni besar, dia ringkaskan kitab dia, tapi dia sendiri yang ringkaskan. Dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, nama kitab tu nya Al-Mursyidul Amin fi ikhtisari Ihya Ulumuddin. Nama Mursyidul Amin. Jadi yang ni insya-Allah kita panjang ni. InsyaAllah kita sambung ayat depan. Okey? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, kita lihat kepada kitab kita yang kedua, iaitu panduan pedoman solat berjamaah. Dan pada hari ini kita masuk ke muka surat. Kita berhenti pada kuliah lepas. Muka surat 21. Muka surat 21. Baris yang ke-3, 4, 5, 6, 7, 8 daripada atas. Bagi sahabat-sahabat yang mengikuti kelas, yang ada kitab, baris ke-8 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Dan makruh membuat saf sebelum penuh saf yang di atas. Jadi kita dalam buat saf, dalam sembahyang berjemaah, kalau saf di depan belum penuh, maknanya ada kosong, tapi kita buat saf di belakang, maka hukumnya makruh. Jadi kita kena penuhkan saf dulu di depan. Bila mana makruh, kita yang buat saf di belakang ni, di bawah ni, yang depan tak penuh lagi, maka saf yang di belakang ni tadi tidak mendapat fadilat berjamaah. Itu sebab tu kita masuk, intai dulu. Kan ada kosong, masuk dulu. Okey? Kalau kita nak buat saf di belakang seorang, makruh juga kalau kita belakang saf seorang diri. Maka sunat kita tarik seorang ke belakang dengan 4 syarat yang telah kita sebutkan pada kuliah minggu lepas. Jadi kita tengok balik apa 4 syarat tu, tengok balik dalam kitab tu. Syarat pertama, orang yang merdeka. Syarat yang kedua, saf yang di depan tu 3 orang atau lebih. Syarat yang ketiga, iaitu orang yang kita tarik tu ada harapan dia nak ikut kita. Kita kenal dia, kan? Kita tahu cara dia dan sebagainya. Dan syarat yang keempat, selepas kita takbiratul ihram, takbir dulu baru tarik. Allahu Akbar, tarik. Itu cara kita nak tarik orang, kita sebut pada minggu lepas. Kemudian seterusnya kita buat saf sebelum saf di depan penuh, hukum dia makruh. Dan makruh ini boleh meluputkan fadilat berjamaah, menghilangkan fadilat yang 27 tadi. Dan makruh berdiri laki-laki yang seorang di kiri imam dan di belakangnya, dan menyamakannya pada tumit. 3 keadaan makruh lelaki seorang. Kita seorang, imam seorang, 2 orang lah. Maka makruh kita duduk di mana? Kita duduk di kiri imam. Seperti yang kita sebut itu, maka duduk di kanan imam. Sebab Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu solat di rumah Maimunah, makcik dia, isteri kepada Nabi SAW. Ibnu Abbas duduk di sebelah kiri Nabi SAW. Lalu Nabi ambil dan pusing duduk di sebelah kanan.
Jadi menandakan benda ini makruh. Jadi makruh duduk sebelah kiri imam. Makruh duduk di sebelah belakangnya. Kita seorang, kita duduk di belakang. Sama-sama lelaki, ya. Kalau perempuan memang duduk belakang lah. Dan makruh juga sama tumiknya. Tumik kita dengan tumik imam sama, makruh. Tak batal semayang. Mana kita duduk sebaris dengan tumik imam. Laki-laki sama laki-laki duduk sebaris, sama tumik. Ini tak batal semayang, cuma makruh. Bila makruh yang berkaitan dengan saf ini, kaedahnya di sisi Ibn Hajar, menghilangkan fadilat semayang berjemaah, iaitu yang 27 tadi, hilang fadilatnya. Boleh? Jelas kan tuan-tuan semua? Jadi, makruh duduk di sebelah kiri, imam, kalau kita semayang seorang, laki seorang, makmum lelaki, imam lelaki, duduk di sebelah kiri makruh, duduk di sebelah belakang makruh, dan duduk sama baris, sama tumik dengan tu imam. Itu pun makruh juga. Dan terjauh daripada imam lebih daripada 3 hasta. Itu pun makruh juga. Imam dengan makmum jaraknya lebih daripada 3 hasta. Dan sunat bahawa tiada lebih daripada 3 hasta antara imam dan saf awal dan antara tiap-tiap saf di belakangnya. Jadi jangan lebih daripada 3 hasta. Jadi kalau kita lihat hari ni kan, setengah-setengah masjid, tu imam ni, dia duduk atas kapet bulat. Kapet bulat besar tu, kan? Masjid beli kapet bulat besar. Masjid besar lah ni biasanya. Kapet bulat besar. Di atas kapet bulat besar tu, dia letakkan sejadah kat tengah-tengah. Sejadah kat tengah-tengah. 2-3 lapis lepas tu. Sejadah tu imam tu tebal lah. 2 lapis lagi lah. Jadi 3 lapis dengan kapet besar tu. Maka makmum ataupun sah yang pertama akan berada di belakang kapet yang besar tadi. Kan? Belakang kapet besar. Jadi menyebabkan jarak antara imam dengan makmum sah yang pertama tadi lebih daripada 3 hasta. Ni 3 hasta. 1, 2, 3. Ni daripada hujung jari sampai ke siku dipanggil 1 hasta. Jadi bila lebih daripada 3 hasta, menyebabkan, mengikut pendapat Ibn Hajar Al-Haytami, menyebabkan hilang fadilat berjemaah. Tak dapat 27 pahala tadi. Jadi sebab itu tuan-tuan semua kena ambil perhatian benda ni. Khususnya AJK masjid dan juga AJK surau yang mendengar kuliah ni, sila pastikan tempat duduk imam dengan saf yang pertama jaraknya jangan lebih daripada 3 hasta. Tumik imam dengan tumik makmum belakang. Dan juga di antara saf dengan saf yang seterusnya. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga, jangan jaraknya lebih daripada 3 hasta. Itu kaedah dia. Jadi saya banyak juga pergi kuliah di masjid-masjid surau-surau. Kadang-kadang begitulah. Jauh. Jauh tu kerana beberapa sebab. Mungkin kerana yang pertama, mihrab tu imam tu, dia duduk depan. Lepas tu, di dinding tu pula ada mimbar, ada meja kuliah. Jadi terpaksa makmum tu ke belakang. Kerana apa? Kerana tempat mimbar tu tak nak bagi kosong. Jadi dia ke belakang. Jadi menyebabkan makmum dengan imam yang duduk di mihrab tadi jauh. Satu lagi, kalau ada arkitek atau designer di sini ataupun mana-mana AJK masjid lah. Kalau nak buat mimbar, pastikan yang pertama mimbar tuan-tuan semua ni duduk di luar. Jangan duduk dalam mihrab. Sebab tujuan dibuat mimbar tadi ialah untuk supaya makmum semua boleh nampak. Sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalnya khutbah ni tak duduk atas mimbar. Tapi bila orang Islam ni ramai, maka susah nak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, maka dia buat mimbar, Nabi naik duduk atas tinggi, maka orang boleh nampak semua. Tapi tuan-tuan semua, ada juga setengah-setengah masjid mimbar dia duduk dalam mihrab. Bila mimbar di dalam mihrab, orang duduk di luar ni, walaupun saf pertama pun, saf pertama tu, tapi duduk di hujung sikit, dah tak nampak dah. Gitu.
Jadi tak kena design masjid macam tu, tak kena. Siapa yang kerja kita ataupun JK yang nak design bangunan masjid ni, selain daripada cantik, comel, dia kena ada hukum hakam dia. Mihrab pun sama. Mihrab tu bukannya yang seluah-luah gedabak tu. Dia mihrab tu kecil je, muat-muat untuk imam. Supaya jarak imam dengan dinding tu tidak lebih daripada 3 hasta. Kalau imam dengan dinding depan tu tadi, depan mihrab tadi lebih daripada 3 hasta, maka imam tadi tidak ada sutrah. Bila tidak ada sutrah, maka tuan-tuan semua, makmum yang di belakangnya tak ada sutrah. Semua tak ada sutrah. Hukum sutrah tu sunat. Semua tak ada sutrah. Maka semua makmum makruh, melainkan makmum yang duduk di belakang tu imam tadi. Kenapa? Kerana dia bersutrahkan tu imam. Tu imam duduk depan tadi boleh dianggap sebagai sutrah. Bismillah. Yang lain, yang jauh daripada dinding, semua tak ada sutrah. Pasal apa? Pasal imam tak ada sutrah. Betapa ruginya sembahyang berjemaah macam tu. Rugilah. Sebab apa? Sebab imam tak ada sutrah. Jadi benda macam ni, dia membabitkan hukum yang banyak. Solat berjemaah ni. Jadi jangan jarak lebih daripada 3 hasta. Ambil perhatian. Susun soft, susun kapek tu. Tengok. Dan kalau kita jadi imam, tak apalah. Kalau kita jadi imam, katalah kita pergi ke masjid. Kita pergi surau. Mana-mana, kalau ada ustaz ke apa ni, yang dengar. Kita pergi ke surau masjid, kita nak sembahyang berjemaah. Kita tengok dulu kat belakang. Antara jarak kita dengan makmum. Agak jauh, undur sikit ke belakang. Jangan diikut dia. Hak orang sediakan tu. Sebab kita ada ilmu. Jadi kita buat atas dasar ilmu. Ini selalu diperhatikan semasa saya solat berjemaah dengan Allah Ya Raham Datuk Ismail Kamus dulu. Ustaz bila dia nak sembahyang berjemaah, dia tengok ke belakang. Dia kata, jauh sangat tu, dia kata. Depan sikit. Gitu. Jadi tuan-tuan semua begitu. Itu kalau sembahyang jemaah 2, 3, 4 orang, bolehlah suruh makmum ke depan kan. Kalau ramai-ramai itu, kita lah yang turun ke belakang. Kita anjak ke belakang sikit. Baik, yang seterusnya, dan sunat berdiri di belakang imam segala lelaki. Ini dia nak cerita kepada kita susunan saf. Kalau lelaki ramai, sunat berdiri belakang imam. Ramai-ramai itu belakang imam belakang. Kemudian jika sempurna saf mereka itu kanak-kanak. Kalau saf lelaki itu dah penuh, maka belakang mereka itu kanak-kanak. Apa makna? Maknanya kalau saf mereka ini tak penuh, boleh kanak-kanak itu masuk dalam saf orang dewasa. Sebab tu dia sebut ni, maka jika sempurna saf mereka itu kanak-kanak. Kan? Mana kalau tu baca ayat kitab ni dia pening sikit. Jika sempurna saf mereka itu kanak-kanak, maksudnya kalau dah sempurna saf mereka itu, barulah dibuat saf kanak-kanak. Dengan makna kalau saf mereka itu tak sempurna, tak penuh lagi, kosong, maka kanak-kanak lelaki boleh masuk dan penuhkan saf itu tadi. Itu tak bincang masalah bersunat tak bersunat lagi lah tu. Hari ni alhamdulillah orang sunat awal kan, budak-budak sunat awal. Jadi boleh masuk di depan. Jadi Tok Siap ni jangan garang sangat. Duduk belakang kata dia, belakang. Boleh. Tak ada masalah. Cuma kalau soft yang depan tu dah penuh kan, tak boleh masuk kanak-kanak. Kanak-kanak mesti di belakang. Jadi dia kata apa lagi? Kemudian perempuan-perempuan. Lepas pada saf kanak-kanak tadi, saf perempuan. Maka apabila hadir kanak-kanak dan mendahulu mereka itu kepada saf awal, kemudian hadir segala yang baligh, maka tiada dihundur akan kanak-kanak itu daripada saf awal. Kerana kanak-kanak terlebih sebenar, yakni terlebih berhak dengan dia pada ketika itu. Dan kerana satu jenis kanak-kanak dengan segala laki-laki itu. Kerana satu jenis kanak-kanak dan lelaki dengan laki-laki itu. Budak tu pun lelaki juga, walaupun dia budak. Sebab tu dia kata kalau hadir, saya baca balik
Maka apabila hadir kanak-kanak dan mendahulu mereka itu kepada saf awal. Kanak-kanak tu hadir dan dia pun masuk dalam saf pertama. Kan? Dia hadir dulu. Orang tua mari lambat. Malah orang tua kan? Orang tua duduk kat rumah dulu. Budak pergi awal. Dia pun masuk saf awal. Mendahulu tu maksudnya dia masuk dulu saf awal. Kemudian hadir segala yang balik. Lepas tu orang balik baru sampai. Lewat orang balik ni kan? Hadir orang yang balik. Apa nak buat? Maka tiada hundur akan kanak-kanak itu. Tak boleh kita ambil dan hundur ke belakang. Dia dah duduk situ dah. Kita kata lagi, belakang. Ni Tok Siak zaman-zaman dulu. Orang tua-tua kan. Boy, budak-budak belakang. Bagi orang tua depan ni. Jangan dihundurkan. Mana tak boleh dibawa hundur ke belakang. Tiada dihundurkan mereka itu. Daripada saf awal. Kenapa tak boleh hundurkan? Tak boleh suruh turun belakang? Kerana kanak-kanak terlebih sebenar dengan dia. Kerana kanak-kanak terlebih berhak dengan saf tu tadi. Itu hak dia lah. Kan? Sebab masjid ni hak awam. Siapa yang sampai dulu, dia dulu. Bukan boleh main letak nama-nama, tak boleh kan? Itu maksudnya, dia sampai dulu, itu dialah lebih berhak. Kerana kanak-kanak itu terlebih sebenar, yang ini terlebih berhak dengan dia. Pada ketika itu. Itu sebab yang pertama. Kenapa sebab tak boleh dihundur ke belakang? Kerana sebabnya kanak-kanak datang awal, maka dialah yang lebih berhak dengan tempat itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana satu jenis kanak-kanak dengan segala laki-laki itu. Maka yang kedua, kerana kanak-kanak itu pun laki juga. Yang dewasa pun laki juga. Satu jenis. Satu jantina. Jadi tak ada masalah lah duk. Melainkan yang datang masuk tu perempuan. Perempuan tak boleh lah. Kena suruh duduk belakang lah. Kalau perempuan duduk di sebelah, tak ada apa semayang kita. Pertama boleh batal. Yang kedua pula, kalau hak lawa pula, tak tahu apa lah semayangnya. Hilang. Hilang gaib dah kan. Jadi perempuan duduk belakang lah. Itu perempuan memang suruh lah. Kalau memang suruh kita ke belakang. Kan kita suruh dia ke belakang. Kalau dia datang awal sekalipun, tengok-tengok di depan. Kalau perempuan, suruh ke belakang. Tapi kalau kanak-kanak, jangan dihundur. Ini ambil perhatian sahabat-sahabat yang jadi zikir surau dan sebagainya. Jangan garang sangat dengan kanak-kanak, tak tahu ke mana arah. Nah, tak? Jadi kita tak faham. Kita warisi daripada orang tua-tua dulu, suruh budak. Budak masuk depan pun suruh duduk belakang. Kadang-kadang kesian. Ayah dia bawa anak dia ke masjid. Kan? Anak dia umur 8, 9 tahun dah pandai semayang dah lah. Kan? Nak ajar anak ni semayang berjemaah. Supaya lekat dengan masjid. Bawa lah. Duduklah sebelah dia. Datang sama sekali dengan ayah dia. Tiba-tiba datang orang tua budak tu tengah semayang. Dia angkatnya begitu. Tak belakang. Masya Allah. Daripada mana dia belajar benda macam ni? Heran juga. Tiba-tiba pula tak di belakang, hilang pula anak tu. Kan? Itu masalah tu. Hilang pula budak tu. Kena culik kat orang. Siapa nak bertanggungjawab? Dahlah benda buat tu salah. Baik. Selesai di situ. Dan memberi faham oleh illah ini, oleh sebab ini. Kenapa tak boleh dibawa tarik budak tu tadi daripada sah dia? Kerana dua sebab. Sebab yang pertama, kerana dia lebih berhak. Sebab yang kedua, kerana dia tu sama jenis dengan orang lelaki. Maka dipaham dengan dua sebab ini, bahawasanya perempuan sekiranya mendahulu mereka itu bagi saf awal, kemudian hadir lain daripada mereka itu, kenalah takhirkan mereka itu perempuan kerana ketiadaan sejenis mereka itu. Jadi kalau sama-sama hadir, tiba-tiba perempuan masuk saf awal. Tak berlakulah di Malaysia ni kan. Tapi mungkin tempat-tempat lain mungkin ada berlaku, Allah Alam, perempuan naik ke depan nak duduk saf awal. Kan? Tiba-tiba tak boleh lah dia duduk dalam satu saf. Kena ke belakang. Ke belakangkan mereka itu kerana jantinanya lain. Itu baik. Habis, selesai di situ. Kemudian dia akan cerita kepada kita fadilat saf yang pertama. Telah berkata Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaih, di dalam kitab Nasaihnya, kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kitab ni masyhur. Ada terjemahannya, ramai orang mengajar.
nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat iman. Pernah diterjemahkan oleh Mufti Singapura ketika itu, Syed Ahmad Sumait. Syed Ahmad Sumait. Tebal tu, Pustaka Nasional cetak. Baik. Kata dia apa maknanya? Dan setengah daripada sunat-sunat yang dihampa. Maksudnya sunat-sunat yang tak dibuat orang. Artinya tinggal dilalaikan daripadanya. Membetulkan saf dan merapatkan padanya. Dan sesungguhnya adalah Nabi alaihissalam merintah mengerja ia akan membuat demikian pekerjaan dengan sendirinya. Dan melobor atasnya. Dan menyuruh dengan dia. Dan berkata ia, hendaklah kamu membetulkan saf kamu. Dan berkata ia bahawa sungguhnya aku melihat akan syaitan-syaitan masuk ia pada celah-celah saf, yakni lapang-lapang yang ada pada saf. Maka disunat mendempik segala kepala bahu serta sama tumit. Sunat dempik maksudnya rapatkan kepala bahu. Kepala bahu je. Tak termasuk kaki. Sebab dia kata, sunat mendempikkan kepala bahu. Sunat mendempik segala kepala bahu serta sama tumit kaki. Tumit kaki tu bagi sama dengan orang sebelah. Yang rapatnya kepala bahu. Yang jadi masalah hari ni, setengah-setengah sahabat kita, dia kangkang pasal nak bagi rapatkan kaki tu. Dengan kaki orang sebelah. Jadi kangkang luas. Sedangkan kita dah belajar, bila kita semayang, jarak di antara kaki ke kaki ialah shibron, sejengkal. Ini daripada ibu jari ke anak jari. Itu maksud sejengkal. Yang masalah jemaah kita sekarang ni, tak tahulah dia belajar. Dan di masjid-masjid pun saya tengok tuan-tuan semua, gambar tu letak kaki tu tekankan supaya rapat kaki. Kaki tak tuan-tuan semua, yang dempiknya bahu. Bila kaki rapat, maknanya kaki tu kena tekangkang. Bila tekangkan dah jadi makruh dah, sebab kaki tu sunat dibuka sekadar satu jengkal saja. Lebih daripada tak boleh. Kan? Makruh. Orang perempuan pula sunat rapat. Orang lelaki buka sejengkal. Yang lebih pada tu dengan tujuan nak rapatkan saf. Masya Allah. Jadi kena pula orang sebelah dia tu hak semayang ni, orang yang tak rapat saf. Nak suruh rapat kaki sebelah tu tekangkang gitu lah. Bukan macam tu. Yang betulnya ialah rapatkan kepala bahu dengan orang yang sebelah. Saya pun tak tahu daripada mana beredarnya gambar yang suruh tekangkang kaki tu. Tak ada dalam mazhab kan tuan-tuan semua. Bahkan setahu saya 4 mazhab mengatakan semayang jarak antara kaki ialah sejengkal. Bukannya dikangkangkan begitu. Wallahu alam. Adalah hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang menceritakan bahawa sahabat Nabi bila semayang rapatnya saf, rapat bahu dan rapat kaki. Tapi ulama kata itu untuk mubalaghah. Apa makna mubalaghah? Maksudnya cakap tu nak ceritanya macam rapatnya kaki saf sahabat-sahabat seolah-olah macam tu. Seolah-olah. Kan? Macam orang Melayu kita lah. Kan? Banyak ke? Oh, banyak. Juta ni. Kalau orang Kelantan kata, juta ni. 1,600,000. Juta ni. Itu maknanya nak menunjukkan banyak lah. Tapi bukan jumlahnya 1,600,000 dah. Kalau akhir-akhir ni budak-budak ni kan, zaman iklan berjuta-juta lemon. Kan? Bukannya nak cerita bahawasanya benda itu sejuta. Tak. Itu panggil mubalaghah. Dia panggil. Nak tunjukkan banyak. Jadi sahabat Nabi nak tunjuk rapatnya, nak digambarkan rapatnya mereka, ialah bahu pun rapat dan seolah-olah kaki pun rapat juga. Macam tu. Bukannya nak dusuk kangkang macam tu. Baik, selesai. InsyaAllah selebihnya kita sambung kuliah akan datang. Okey. Kitab yang terakhir. Kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh tulis. InsyaAllah saya cuba jawab nanti. Kalau ada soalan. Dan kitab yang terakhir, kitab Idaman Penuntut. 38 minit dah live kita.
Jadi tuan-tuan semua, kitab ini kita akan masuk muka surat Riddah, murtad. Kita tinggalkan Al-Bughah tu, kerana itu berkaitan dengan sistem pemerintahan. Jadi Ar-Riddah iaitu muka surat 43. Muka surat 43 Ar-Riddah. Ar-Riddah. Ini berkaitan dengan murtad. Okey, baik. Perkataan riddah itu maknanya pada lughah berbalik dari sesuatu kepada yang lain. Makna riddah tu balik daripada benda lain, pusing ke benda lain. Itu makna dia riddah. Dan maknanya pada syarak, pada agama kita, iaitu memutuskan Islam dengan niat. Pertama dengan niat. Jadi dengan niat dia nak putuskan Islam. Maksudnya dia nak keluar daripada Islam dengan niat. Maka jadilah keluar dia daripada Islam. Dengan niat. Dalam hati dia berniat untuk keluar Islam. Walaupun bukan sekarang. Contoh dia niat, dia kata esok dia nak murtad. Dia nak keluar daripada agama Islam. Nak masuk Kristian. Dengan dia niat tu dah jadi murtad terus pada waktu itu. Tak tunggu besok. Jadi beza niat dengan was-was. Was-was lain. Was-was ni lintasan hati. Syaitan bagi lintah. So murtad dan sebagainya. Kita pun sedar. Kita pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahalazim. Kita minta supaya syaitan tu jauh. Was-was tu dia lintasan, dia lintas. Niat ni kita bulat. Memang betul dah nak murtad dah. Kan? Pendek kata dah susun dah lah jadual, esok nak jumpa padri, nak apa, nak keluar agama Islam. Walaupun belum besok lagi, waktu dia niat tu tadi dah murtad. Wal-iyadzabillah. Okey? Atau dengan perkataan. Ataupun dengan perkataan yang disebut tadi. Dengan yang disebut perkataan-perkataan yang boleh memurtadkan. Contoh dia kata, Tuhan ni terdiri daripada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Qudus. Sebagaimana yang dipercayai oleh orang Kristian. Kan? Jadi bila dia sebut macam tu, hakim panggil. Dan siasat betul-betul lah. Adakah dia sebut tu dalam keadaan gila, ataupun sebut tu dalam keadaan macam-macam lagi lah. Perlu diselidik dalam bab turuqul isbat, dalam untuk mensabitkan dia tadi. Kan? Ataupun dia sebut tu apa benda. Contohnya saya sebut tu Ustaz, Tuan Hakim, saya sebut tu saya baca ayat Quran. Ayat Quran, innallaha thalithu salasah. Sesungguhnya Allah itu salah satu daripada 3. Orang dengar, dia tak dengar orang tu baca ayat Quran depan tu. Tu kena selidik panjang. Kan, lepas tu tak boleh potong. Cuma itulah dari segi kaedahnya macam tu. Boleh jadi murtad. Atau dengan perbuatan yang membawa kepada kekufuran. Mana perbuatan yang tak boleh ihtimal lagi. Tak boleh nak dia kebarangkalian lagi. Kalau ada kebarangkalian lagi, kena cek kebarangkalian tu. Kan? Contoh, orang tu buat sihir. Sihir, guna bantuan jin. Baik, kita tanya dia, awak guna bantuan jin ni macam mana? Apa pegangan awak? Adakah jin ni boleh memberi kesan seperti Allah Ta'ala? Tak, Allah Ta'ala juga bagi kesan. Tapi saya minta je bantuan jin. Yang macam ni tak murtad, cuma buat benda yang haram. Kena faham? Kalau dia buat sihir, kita tanya dia, apa pandangan awak? Ni, hakim tanya, awak buat sihir ni, apa intikad awak pada jin tu? Saya percaya jin tu boleh memberi kesan. Sama seperti Allah? Ya, sama. Sama seperti Allah. Macam tu murtad. Itu macam tu. Jadi sebab tu tuan-tuan, orang yang sihir ni, tuan-tuan jangan cepat, orang yang buat sihir, tuan-tuan jangan cepat bagi syirik kat dia. Kan? Orang syirik ni, jangan. Tuan-tuan letak haram je dulu. Haram. Sebab syirik ni banyak benda lagi nak cek. Sebab benda besar syirik ni tuan-tuan semua. Jadi kita buh sakat haram dulu. Walaupun memang kita nak marah orang buat sihir, buat benda syirik. Tak boleh, jangan kata syirik.
Sebab nak sabitkan dia syirik dan sebagainya itu banyak. Jadi kita kata sihir ni yang kau buat ni perbuatan haram. Guna benda-benda ini ni. Sihir ni haram. Jangan pergi buh syirik tu. Tu. Ataupun perbuatan tu memang tak boleh nak ihtimal, tak boleh nak ada kebarangkalian. Seperti dia pergi sujud di hadapan berhala dengan kerelaannya sendiri. Ini tak boleh ada kata saya sujud ni ke Allah Ta'ala, cuma sujud depan berhala. Ini tak boleh ihtimal ataupun tak boleh ada kebarangkalian. Ini dihukumkan sebagai murtad terus. Bila ada sifat ini pada seorang Islam, maka orang itu dipanggil sebagai murtad. Orang tu murtad, perbuatan dia itu sebagai riddah. Agama tu Islam. Orang yang beragama Islam dipanggil Muslim. Itu beza antara murtad dengan riddah. Agama Islam. Bila orang tu peluk agama Islam, dipanggil orang tu Muslim. Kelakuan yang dia buat tadi, sujud kepada berhala kan, bercakap, niat tadi, nama dia riddah. Bila orang tu ada salah satu daripada benda ini dipanggil orang murtad. Okey? Murtad dengan riddah tu, murtad tu perbuatan, riddah tu perbuatan tadi, hadas dia panggil perbuatan tadi. Kemudian murtad tu orang. Orang tu tadi. Riddah itu sejahat-jahat kufur. Maknanya seteruk-teruk kufur tu riddah. Kufur ni banyak jenis, tapi paling teruk sekali kufur riddah lah. Sebab apa? Sebab dia dah masuk Islam, keluar. Ianya merobohkan segala amal jika berkekalan adanya sifat itu sampai mati. Amalan itu batal semua jika dia berkekalan murtad tu sampai mati. Maksudnya macam ni, waliyadzubillah, seorang ni dia dilahirkan dalam agama Islam, dia beragama Islam ataupun dia peluk Islam, tak kisahlah. Kemudian dia pun buat amal, dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia bersedekah, dia buat apa, banyak amalan. Dia buat apa saja amalan-amalan kebaikan, banyak dia buat. Selesai daripada itu semua tu, tiba-tiba dia tergoda ataupun dihasut oleh syaitan, dia pun murtad. Wal-iyazabillah. Kita minta berlindung pada Allah Ta'ala. Lepas daripada dia murtad tu tadi, dia pun mati. Dia pun mati. Mati. Maka segala amalan yang dia buat semasa di Islam tadi terbatal semua. Terbatal, habis. Kalau dia mati, sebab tu dia kata kalau dia murtad tu sampai mati. Sifat itu sampai mati. Maksudnya sampai dia mati dia bawa murtad tadi, maka semua yang dia buat semasa di Islam tu habis, terbatal. Tidak ada nilai sikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalaulah dia ni wal-iyadzabillah murtad, dia dah semayang, dia puasa, dia pergi haji apa semua, dia murtad, waliyadzubillah. Maka selepas beberapa tahun dia pun peluk Islam balik. Dia masuk Islam balik. Maka amalan yang dia buat masa Islam dia dulu sah. Sah dah. Sah. Maksudnya semayang tu tak perlu diqadha. Haji yang dia buat tu tak perlu qadha. Maksudnya dah sah yang tu. Cuma pahalanya semuanya batal, tinggal kosong. Ni pahala kosong. Amalan tu dah tak perlu buat balik dah sah dah. Bahawa dah sah, maksudnya tak perlu bara'atuz zimmah dia panggil. Bila dah sah, selesailah tanggungjawab kita. Tak ada dah tanggungjawab kita terhadap semayang tu, tanggungjawab kita terhadap haji tu, maknanya selesailah tanggungjawab kita. Tabri'atuz zimmah, melepaskan daripada tanggungjawab. Tapi ada kehamalan itu tadi berpahala? Tak ada. Tak ada pahala, habis. Semua batal. Dengan murtad tadi, batal. Amalan dia dalam tempoh murtad dia 2 tahun, dia kena qadha. Murtad 2 tahun tu, dia kena qadha. Berbeza dengan kafir asli. Semasa dia kafir, lepas tu dia masuk Islam, hak zaman dia kafir dulu, semuanya tak perlu qadha belaka. Allah Ta'ala bagi hapus semua, segala amalan yang dibuat semasa dia kafir dulu. Tapi murtad 2 tahun, katalah dia 2 tahun dia murtad tu, kemudian dia masuk Islam balik, semayang dia tak semayang tempoh 2 tahun tu, kena semayang balik.
puasa yang tak puasa 2 tahun tu kena puasa balik. Wal'iyadzubillah, minta berlindung pada Allah Ta'ala. Dalam mazhab Malik, Imam Malik pula dia lagi keras, lagi kuat lah, lagi tegas. Siapa yang murtad, semua amalannya sebelum tu terbatal semua. Sejak daripada dia balik, batal semua. Amalan dan pahala, semua batal. Dengan makna bila dia masuk Islam balik, dia kena qada balik semua amalannya daripada sejak balik sampai kepada hari dia masuk Islam balik. Itu. Macam tu. Sebab tu kena jaga betul-betul iman. Sebut la ilaha illallah selalu. Banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nabi sebut apa benda, hadis qudsi ni, la ilaha illallahu hisni, faman dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu ialah kubuku. Allah Ta'ala kata kubuku, kubu. Siapa yang masuk di dalam kubuku, kotaku, amina min azabi, akan amanlah dia daripada azabku. InsyaAllah dia aman daripada penyakit murtad dan sebagainya. Waliyadzubillah. Banyakkah sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Iblis kata apa? Ahlaktu bna Adama. Aku hancurkan anak Adam bizunubi, dengan dosa-dosa. Aku hancurkan anak Adam ni dengan dosa. Maksudnya aku ajak dia buat dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah. Dan mereka menghancurkan aku dengan menyebut la ilaha illallah. Tuan-tuan semua. Anak Adam ni, syaitan nak hancurkan kita. Syaitan buat apa? Syaitan bagi kita buat dosa. Ajak kita buat dosa semua. Maka terjerumus ke dalam lembah kehancuran. Kemudian kita hancurkan syaitan tadi. Macam mana? Dengan kita banyak sebut la ilaha illallah. Sebab tu kena rajin sebut la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Dan jika tidak sampai mati, seperti bertaubat sebelum mati, hilang pahala amalannya apa yang telah dilakukan. Maknanya tidak kena qada sembahyangnya, puasanya dan lainnya. Hilang pahala saja, tapi amalan tu tidak batal. Seperti yang saya sebutkan tadi. Niat kufur. Kemudian dia cerita apa makna niat. Niat kufur ini maknanya bercita-cita dalam hati hendak menjadi kafir. Dia cita-cita. Mana dia azam. Azam bahasa Arab kan, Melayu cita-cita. Azam besok ataupun sekarang tu dia nak jadi kafir. Seperti bercita-cita hendak masuk agama Kristian, sekalipun niatnya itu pada masa akan datang. Walaupun niat tu masa akan datang. Contohnya hari ni hari Ahad kan, hari Ahad depan ni aku nak pergi gereja, aku nak isytiharkan nak masuk Kristian, nak baptis di gereja hari Ahad depan ni. Walaupun benda tu dia nak buat hari Ahad depan, tapi dengan cita-cita bulat hatinya macam tu, sekarang ni dah jadi murtad dia, wal'iyadzubillah. Tu. Pada masa akan datang, murtadlah ia pada masa itu juga. Pada masa dia cita-cita tu tadi. Murtadlah. Atau ia beriktikad umpama agama Kristian itu benar atau betul. Ataupun dia beriktikad agama Kristian itu betul. Yang betul agama Kristian, tak ada salah apa. Ni akhir zaman ni bahaya tuan-tuan semua. Ataupun bukan Kristian saja, dia intikad, dia kata agama ni semua betul belaka. Ni kena mengusyak balik, murtad. Ada orang yang macam tu. Dia panggil apa? Liberal. Liberal ni maksudnya menganggap semua agama ni sama semua. Tak ada beza. Semua agama ni mengajar ke arah kebaikan. Semua agama ni mengajak kita menyembah Tuhan, mengajar kita buat benda baik dan sebagainya. Jadi semua agama ni sama. Yang dia bawa contoh dia kata menganggap agama Kristian tu betul. Tak kisahlah agama lain pun. Ataupun dia anggap Islam pun betul, Kristian pun betul. Itu salah. Ataupun dia kata agama yang betulnya dalam dunia ni ada 3. Agama Kristian, agama Yahudi, agama Islam. Tu je yang betul. Hak lain semua salah belaka. Salah.
Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Jadi hati-hati dengan etikot ni. Hari ni anak-anak muda ni tuan-tuan semua, dia tak mendekati pengajian agama kuliah sampai dia tak faham. Dia boleh menyamakan agama lain dengan agama Islam. Sampai boleh terkeluar daripada mulut dia perkataan-perkataan begitu. Maknanya bila dia keluar gitu, mana hati dia rasanya macam itulah pegangan. Dia boleh kata agama ni semua sama je. Agama, semua religion ni mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kedamaian, kan, sama saja. Dan semua agama ini mengajak kepada benda yang betul. Sama je. Semua agama ni benar semuanya. Benar semua. Kalau dia kata semua agama tu mengajak kepada kebaikan, tu okey lagi. Tapi bila dia kata semua agama ni benar, ini masalah. Kerana agama yang benar itu hanya satu saja, ialah agama Islam. Itu. InsyaAllah. Jadi jangan tengok banyak sangat movie, cerita-cerita ni tuan-tuan semua. Sebab banyak cerita-cerita Mak Saleh ni kadang-kadang berkait dengan agama. Dia buat cerita Nabi Nuh, dia buat cerita Nabi Musa. Tapi cerita itu tuan-tuan semua, dia menceritakan seolah-olah apa yang dibuat itu mengikut kitab Bible. Jadi kitab yang dia ada, kitab Kristian lah. Jadi akhirnya kita datang ragu-ragu, rupanya agama Kristian betul juga, kata dia. Habis okey, insya-Allah. Jadi kalau tengok pun tengok dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat, itu tak ada masalah. Okey, insya-Allah sampai setakat itu dulu. Sambungannya pada ayat depan. Ini penting je, penting juga ni. Okey, saya tengok tak ada soalan, jadi setakat ini dahulu untuk kuliah kita hari ini. Tak ada soalan ni. Tak ada. Okey, tak ada. Makcik Faridah tulis nota ni. Yang lain tak ada soalan. Okey, baik. Setakat ini dahulu, insya-Allah jumpa ayat depan waktu yang sama 9.30 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.